Disebabkan ramai yang bertanya, ramai yang masih keliru berkaitan dengan STR 2024. Sebagai contoh, ramai yang masih tak tahu sebenarnya sekarang ini kemas kini telah pun dibuka, permohonan baru telah pun dibuka dan info terkini telah pun diberikan. Jadi dalam video pada kali ini, Amin nak rangkumkan, nak rumuskan segala-galanya berkaitan dengan info yang paling terkini untuk STR 2024 supaya video ini boleh menjadi one stop center untuk anda mendapatkan info terkini berkaitan dengan STR 2024 agar tidak terlepas pandang dan membolehkan anda menerima pembayaran untuk STR 2024 dengan sewajarnya. Terutama sekali untuk pembayaran fasa pertama yang dijangkakan bakal dilakukan pada bulan Februari 2024 nanti. Berbaki sekitar 3 bulan saja lagi sebelum pembayaran itu dilakukan. Jadi sangat-sangat penting sebenarnya untuk anda mengetahui segala-galanya info terkini berkaitan dengan STR 2024 ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruwanebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, yang pertama sekali berkaitan dengan STR 2024 adalah untuk kemas kini dan permohonan baru. Dah dibuka sejak 1 hari bulan November 2023 lagi. Ingat tu, awal bulan ini telah pun dibuka untuk kemas kini dan juga permohonan baru dan akan dibuka sepanjang tahun sehinggalah ke tahun 2024. Jadi tak ada lagi had limit masa seperti sebelum ini. Cuma yang membezakan nanti kalau anda kemas kini lewat, kalau anda mohon lewat, anda mungkin akan dapat lewat ataupun mungkin apa yang anda bakal dapat nanti tidak menggambarkan status terkini anda. Jadi itu bezanya. Sekarang ini dah dibuka daripada 1 November 2023 lagi untuk kemas kini yang mana anda boleh lakukan di platform rasmi bantuantunai.hasil.gov.my atau ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri. Begitu juga dengan permohonan baru bagi mereka yang masih lagi belum ada data untuk STR 2024 ini, anda dah boleh mohon baru sejak 1 November 2023 lagi di pautan yang sama iaitu di bantuantunai.hasil.gov.my atau berkunjung ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri. Harus diingatkan, bagi mereka yang ada data dalam STR 2024 tak perlu memohon baru, hanya perlu kemas kini jika perlu. Sebagai contoh, kalau katakanlah dah 3 tahun anda tak mengemas kini, dah jatuh wajib untuk mengemas kini walaupun tiada apa yang perlu dikemas kini. Begitu juga dengan mereka yang mempunyai perubahan data wajib untuk kemas kini. Bagi mereka yang dah pernah kemas kini 3 tahun ke belakang ini dan tiada perubahan data, tak perlu lagi untuk mengemas kini. Jadi itu ceritanya dan harus diingatkan. Untuk kemas kini, kalau katakanlah anda lakukan kemas kini selepas 30 November 2023 nanti, untuk pembayaran fasa pertama bulan Februari, Lembaga Hasil Dalam Negeri akan menggunakan data sedia ada anda sehingga 30 November 2023. Jadi harus pastikan kemas kini itu dilakukan sebelum atau setidak-tidaknya selewat-lewatnya pada 30 November 2023 bagi memastikan pembayaran fasa pertama nanti pada bulan Februari adalah mengikut status terkini anda. Begitu juga dengan permohonan baru. Kalau anda menghantar permohonan setelah 30 November 2023, permohonan anda hanya akan diproses pembayaran fasa kedua pada bulan April nanti. Jadi bermakna anda berkemungkinan besar tidak akan menerima pembayaran fasa pertama pada bulan Februari 2024 nanti. Jadi sekali lagi diingatkan, permohonan dan kemas kini ini dibuka sepanjang tahun. Cuma yang membezakan nanti adalah jika lewat, maka lewatlah ianya akan diproses dan berkemungkinan besar akan mengganggu-gugat untuk pembayaran fasa pertama Februari 2024. Okay, itu yang pertama berkaitan dengan info STR 2024. Okey, yang kedua berkaitan dengan jumlah bayaran keseluruhan mengikut kategori-kategori yang berbeza. Okay, harus diingatkan jumlah asas untuk STR 2024 masih lagi sama, kekal seperti STR 2023. Sebagai contoh, untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,500 ke bawah, tidak mempunyai anak, kekal RM1,000, 1 ke 2 orang anak RM1,500, 3 ke 4 orang anak RM2,000, 5 ataupun lebih orang anak tanggungan RM2,500. Jadi kekal untuk kategori ini dan pembayaran pertama untuk kategori ini, tak kira ada anak ataupun tiada anak, anda akan menerima RM500 pada bulan Februari nanti. Walau bagaimanapun, pembayaran untuk fasa kedua, ketiga dan keempat masih lagi belum diketahui dengan jelas jumlahnya. Okay, untuk kategori isi rumah RM2,501 ke RM5,000 kekal juga amount asasnya.
Untuk yang tidak mempunyai anak, RM500. 1 ke 2 orang anak, RM750. 3 ke 4 orang anak, RM1,000. Dan 5 ataupun lebih orang anak, RM1,250. Okey, untuk kategori ini pembayaran fasa pertama tidak mempunyai anak, RM100. 1 ke 2 orang anak, RM150. 3 ke 4 orang anak, RM200. Dan terakhir, 5 ataupun lebih orang anak akan menerima RM300. Pembayaran fasa kedua, ketiga dan keempat masih lagi belum diketahui dengan jelas. Kemudian bujang amaun asasnya masih lagi kekal RM350. Pembayaran fasa pertama RM100, bakinya RM250. Belum lagi diketahui bagaimanakah pecahannya. Untuk kategori bujang warga emas 60 tahun dan ke atas kekal RM600. Pembayaran fasa pertama RM150. Dijangkakan pembayaran fasa kedua, ketiga dan keempat juga akan sama RM150 untuk menggenapkan RM600. Okey, walau bagaimanapun daripada jumlah asas tadi, sebenarnya kesemua orang penerima STR 2024 ini akan menerima SARA 2024. Jadi itu yang membezakannya, yang ada tambahannya nanti. Jadi untuk SARA ini bagi kategori isi rumah, sebagai contoh kalau katakanlah mereka ni berada dalam kasih, untuk kategori miskin ataupun miskin tegar, mereka akan menerima SARA RM1,200, bermakna RM100 setiap bulan bermula daripada Januari sehinggalah ke Disember. Kalau katakanlah mereka ini tak berada dalam kasih, bukan miskin ataupun miskin tegar, mereka hanya akan menerima RM300 untuk SARA ini. Untuk kategori bujang dan juga bujang warga emas, mereka akan menerima RM150 SARA. Ingat tu, bujang warga emas kalau mereka ini dikategorikan sebagai miskin ataupun miskin tegar akan menerima RM1,200. Jadi itu adalah tambahan daripada amaun asas yang pernah diperkatakan sebelum ini. Jadi bermakna sebelum ini Perdana Menteri pernah mengatakan bahawa kategori bujang akan menerima jumlah keseluruhan RM500. Untuk pengetahuan anda, RM500 itu adalah gabungan RM350 daripada STR 2024 dan RM150 daripada SARA 2024. Jadi sebenarnya info terkini untuk STR 2024 itu adalah sehingga ke itu. Lain-lainnya sebenarnya lebih kurang sama seperti STR 2023 yang membezakan sekarang ini untuk kemas kini dan permohonan baru dibuka sepanjang tahun, dan lagi satu adalah berkaitan dengan SARA tadi. Kesemua mereka yang menerima STR 2024 akan menerima SARA 2024 juga. Membezakan adalah amountnya berapa, bergantung sama ada anda berada dalam kasih untuk miskin dan miskin tegar ataupun tidak berada dalam kasih. Jadi guys, untuk info terkini berkaitan dengan STR 2024 dan juga SARA 2024 ini, anda boleh berkunjung terus ke bantuantunai.hasil.gov.my. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.